Sekarang kita memperincikan diri kepada suatu isu, iaitu isu harga yang semakin melambung. Semuanya kerana ikan siakap, Sofia. Hanya kerana siakap, bayangkan tuan dan puan-puan. Itulah hakikatnya, perkara dah menjadi viral dan kita juga ingin tahu daripada perspektif KPDN HEP dan juga pengguna dan juga penjual. Bagaimana ini boleh diseimbangkan semula. Kita terus bersama dengan Datuk Roziah Abudin, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Perdagangan Dalam Negeri KPDN HEP. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah dia. Kita baru saja mukadimah kita, iaitu tentang ikan siakap yang berharga beribu ringgit yang telah tular di media sosial, dan kerana penularan inilah rakyat Malaysia semakin tahu, dah buka sempadan ni, tiba-tiba peniaga-peniaga mengambil kesempatan. Jadi apakah komen atau orang kata pendirian KPDN HEP? Silakan, Datuk. Okey, terima kasih Sofia dan juga Nas. Pertama sekalinya kita buka perbincangan kita pada pagi ni terus kepada ikan siakap. Ikan siakap ni dah menjadi satu perkara yang sangat besar dalam negara. Tapi saya suka untuk menyentuh perkara ni dalam konteks yang lebih besar, ya, Nas dan juga Sofia. Kita tahu negara kita ni mengamalkan ekonomi berdasarkan pasaran terbuka. Pasaran terbuka ni bermaksud penawaran dan juga permintaan, bekalan dan juga permintaan. Dan kita berada dalam satu situasi ataupun keadaan di mana pandemik COVID-19 ini menjejaskan ekonomi negara. Bukan sahaja Malaysia, tetapi ekonomi negara-negara luar juga. Satu dunia yang menghadapi masalah ini. Setuju. Jadi dalam konteks pasaran ataupun ekonomi terbuka ini, apabila berlaku pergerakan yang sangat terhad, kawalan pergerakan itu bermaksud juga aktiviti pengeluaran ataupun aktiviti ekonomi turut terjejas. Jadi bekalan semakin berkurangan, dan apabila ekonomi ini sedikit demi sedikit secara beransur-ansur dibuka, penawaran permintaan itu naik dengan mendadak. Tetapi pengeluaran ataupun bekalan itu dia punya kadar itu perlahan sedikit, ya. Dia tak match dengan permintaan tersebut. Jadi berlakulah sedikit kekurangan dalam pengeluaran itu yang menyebabkan harga yang meningkat naiklah. Dan macam yang saya katakan tadi, ini bukan situasi yang dialami oleh Malaysia sahaja, dia berlaku di seluruh dunia. Dan kita tahu dalam sesuatu industri itu, Malaysia kita tidak kawal keseluruhan rantaian pengeluaran itu. Kita tidak kawal sepenuhnya. Seperti contohnya berlaku dalam industri ayam. Mempunyai penternakan ayam, kita boleh menghasilkan 100% pengeluaran ayam bagi memenuhi permintaan dalam negara. Namun untuk input pertanian, makanan ternakan ayam itu sendiri tidak dikeluarkan dalam negara. Kita bergantung pada import daripada negara luar. Jadi negara luar juga menghadapi tekanan daripada COVID-19 ini menyebabkan pengeluaran mereka juga kurang. Jadi faktor itu sangat berkait rapat di situ. Itu kalau kita tengok dalam konteks apa yang berlaku sekarang ini, selepas COVID-19 dalam fasa pemulihan ini. Tadi Nas dan Sofia menyatakan berkaitan dengan isu ikan siakap pula. Dalam isu ikan siakap ni kita tengok benda ni secara lebih spesifik lagi, ya, Nas dan juga Sofia. Kedudukan restoran itu di mana, premis itu di mana, dia ni sebenarnya memberi ataupun mempengaruhi harga di suatu premis. Bekalan itu nak sampai daripada satu punca bekalan kepada tempat jualan. Kos pengangkutan di situ. Saya dimaklumkan premis ini berada di kawasan yang memerlukan pengangkutan air untuk sampai di sana. Itu satu. Dan ikan itu pula adalah satu ikan yang diternak sendiri di situ. Dan kita percaya pekerja-pekerja yang berulang-alik ke restoran itu juga adalah pekerja yang juga perlu melalui jalan air dan sebagainya. Jadi lebihlah
di premis itu. Kalau nak mungkin dibandingkan ikan siakap di tempat lain, di restoran-restoran lain, itu ada mempengaruhi kadar ataupun harga yang ditawarkan di premis tersebut. Namun apa yang penting di sini, pengajaran kepada kita sebagai pengguna. Di sini pengajaran kepada kita sebagai pengguna adalah kena lebih alert. Kita kena alert dengan situasi itu. Itu yang selalunya yang diperkatakan oleh KPDN HEP. Sebenarnya ditanyakan tadi apa pendirian KPDN HEP dalam hal ini. KPDN HEP sejak daripada dulu kita cuba untuk mendaya upayakan pengguna. Di sini kita berharap kepada pengguna untuk tahu kuasa adalah di tangan pengguna. Untuk kita exercise rights kita ataupun hak kita, kita perlu menjadi seorang pengguna yang berpengetahuan. Baik. Okey. Pengetahuan itu penting untuk kita tahu apa sebenarnya yang kita perlu buat apabila kita sesuatu perbelanjaan di situ. Jadi Datuk, kita mendengar penjelasan Datuk yang cukup komprehensif daripada orang kata bekalan barangan mentah yang orang kata limited dengan supply dan demand, dan juga isu ikan siakap ini yang tentunya mendapat perhatian ramai, dan juga pendirian Datuk yang telah pun disebutkan tadi. Datuk, ini satu perbincangan yang sangat terbuka ya. Kita juga melihat dalam kekecohan isu viral ini, KPDN HEP juga mendapat banyak tomahan. Ramai netizen mengatakan yang kononnya penguasaan atau pemantauan itu dilakukan apabila satu isu itu telah viral. Jadi pada pandangan Datuk sendiri mewakili KPDN HEP, mungkin boleh memberikan satu penjelasan bagaimana sebenarnya satu saluran laporan aduan itu disampaikan kepada KPDN HEP, dan juga cara para pembeli dan pengguna ini mengatasi masalah isu viral seperti ini. Datuk, silakan. Okey, daripada segi tomahan ataupun saya tidak panggil dia sebagai tomahan lah, komen ataupun itu adalah sesuatu yang biasa di KPDN HEP. Namun itu adalah salah satu saluran di mana kami di KPDN HEP mendapatkan maklumat balas daripada masyarakat di luar sana. Namun sukacita saya jelaskan di sini, sebenarnya setiap hari kita mempunyai lebih daripada 1,000 pegawai pemantau harga yang membuat pemantauan di lebih daripada 1,000 premis-premis peruncitan. Sama ada di raya, sama ada di pasar raya besar, pasar raya awam yang lain-lain. Jadi pegawai-pegawai pemantau harga ni setiap hari menghantar laporan kepada ibu pejabat di Putrajaya ini, dan kita lihat sama ada berlaku kenaikan harga itu pada kadar ataupun julat yang lebih tinggi daripada threshold yang kita tetapkan. Apabila kita boleh tahu secara spesifik di premis mana, di negeri mana, di daerah mana dan nama premis tersebut, dan kemudiannya kita mempunyai lebih daripada 2,000 pegawai penguatkuasa yang akan terus digerakkan kepada premis-premis berkaitan sekiranya kita menghadapi ada kenaikan harga di situ. Untuk diambil tindakan, antaranya boleh dikenakan notis supaya mereka menyemak semula harga, ataupun sekiranya peniaga-peniaga ini ingkar untuk menyemak semula harga ataupun menurunkan harga sekiranya kita dapati kenaikan itu adalah satu kenaikan yang tidak munasabah, maka tindakan boleh diambil di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan, dan boleh compound dan sebagainya. Itu yang kita akan tekan di sini. Apakah yang melampau, apakah yang tidak melampau masih acceptable di sana. Tapi sebelum kita menjawab soalan tersebut, apa kata kita dengarkan dulu keluhan rakyat jelata di pusat-pusat peranginan tentang kenaikan harga ini. Kita saksikan ya, Datuk. Okey, terima kasih. Meskipun kebanyakan kawasan tumpuan pelancong kembali meriah dengan kehadiran pengunjung, namun isu kenaikan harga barang sedikit sebanyak menimbulkan rasa ketidakpuasan hati dalam kalangan pengguna. Persoalannya, adakah benar pihak peniaga mengambil kesempatan untuk menekan harga makanan mahupun barangan kepada pengunjung? Kami berkesempatan ke salah satu lokasi tumpuan pelancong pada hujung minggu lalu bagi mendapatkan sendiri jawapan daripada para peniaga dan pengunjung di Pantai Teluk Kemang, Port Dickson.
Tinjauan mendapati berlaku sedikit peningkatan harga barang yang berbentuk cenderahati seperti topi, baju, hiasan rumah dan juga hasil kraf tangan. Apabila ditanyakan kepada peniaga, rata-rata mereka mengakui tiada pilihan dan terpaksa menaikkan harga barang berikutan harga yang ditawarkan daripada pengeluar juga agak tinggi. Okey, secara jujur memang harga barang agak sedikit naik selepas PKP. Tak dapat dinafikan dah, memang harga naik dalam 5%, 10%. So sebagai peruncit kita tak boleh nak tolak benda tu, terpaksa ambil daripada pengeluar. Contoh macam barang rotan memang naik dalam RM5-10. So saya terpaksa naikkan lah harga, nak tak nak terpaksa naik untuk cover saya punya modal balik. Dan ada juga barang yang terpaksa saya maintainkan harga walaupun dia naik, seperti bubble mainan tu, sebab benda pun nak naik lebih-lebih tak boleh sebab daripada dulu harga memang maintain sama. Nak tak nak terpaksa pejam mata lah. Bagi perkhidmatan permainan kanak-kanak dan sukan air seperti banana boat dan jet ski, harga asal terus dikekalkan sama sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Sebelum PKP, harga dia RM10 10 minit, ada yang RM15. Tapi selepas PKP pun saya buat macam tu juga. Ada sebab dia ada agak separuh-separuh daripadanya ni orang cakap mahal. Jadi saya ambil kesempatan biarlah ikut harga lama ajalah. Okey, kat sini kalau tentang jet ski, kat sini banyak pattern jet ski. Dia boleh pilih mana satu harga yang dia nak. Cuma kita kat sini kita hanya terangkan lah, okey jalan tu parah mana. Kalau macam jet ski tu okey, dia nak model macam mana. Kalau model tu sisi besar, so nak harga rendah susah lah sebab kita kena compare dengan maintenance kita, apa semua harga semua kan. Itu saja. Mungkin di lokasi pelancongan yang berbeza, kebanyakan pengunjung di Pantai Teluk Kemang ini masih boleh menerima baik kadar harga yang ditawarkan kepada mereka. Tapi so far saya tengok biasa je. Tak mahal sangat. Lagipun after PKP ni, after dah buka semua ni, tak mahal sangat. Reasonable je. Dia beli nasi kukus dengan jajan-jajan semualah. Harga dalam kawalan lagi lah. Boleh lah. Sebab macam biasa lagi lah. Sebab akak selalu juga datang ke sini kan. Tapi harga memang biasa je lah. Tak ada naik pun. Dekat sini akak beli kain batik. Untuk buat kenangan-kenangan lah. Bagi akak tak ada kot untuk diorang nak markup begitu lebih kot. Sebab pelancongan tu memang standard untuk diorang punya apa? Orang kata dia punya pendapatan kan. Macam tu lah. Tiada hidangan ikan siakap, hanyalah sekadar nasi goreng udang dan juga air kelapa, dan kedua-dua ini berharga RM12. Mungkin ada yang berpendapat ini adalah harga yang biasa untuk satu jenis makanan berasaskan sumber laut, namun mungkin ada juga sesetengah individu yang akan merasakan ini adalah satu harga yang luar biasa. Namun itu bukanlah satu isu. Berdasarkan tinjauan kami di kawasan pelancongan Teluk Kemang ini, sebarang keputusan peniaga untuk mengekalkan ataupun menaikkan harga barang mereka bukanlah untuk mengambil kesempatan terhadap pelancong yang datang, namun hanyalah sekadar satu cara mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup. Jadi alhamdulillah di sini Datuk ya, di mana kita lihat peniaga-peniaga tidak mengambil kesempatan, tidak kira produk ataupun servis, dan pelancong-pelancong tempatan juga amat berpuas hati dengan harga yang ditunjukkan. Tapi saya nak kembali kepada apa yang Datuk wawarkan earlier, iaitu willing buyer dan willing seller, tentang suatu peniaga yang meletakkan satu harga dan orang kata pembeli pun setuju dengan price tersebut, willing buyer, willing seller. Tapi untuk kita rakyat jelata ni, macam mana kita tahu apa itu melampau dan apa itu tidak? Kalau seharga ikan siakap sampai RM1,800 untuk 7 kilo tu, itu untuk saya melampau. Dan apa kekhilafan di sana oleh peniaga? Terpulang kepada Datuk, silakan. Okey, tadi Nas bertanyakan sebelum klip tadi keluar, apakah sesuatu itu dalam yang kita nak panggil sebagai munasabah ataupun tidak munasabah. Ya, saya. Dia tak satu formula that fits all untuk kesemua jenis barangan, Nas. Kalau di KPDNHP bagi pihak penguatkuasa, apabila kita meneliti sama ada sesuatu premis itu ataupun barangan itu menaikkan harga, prosesnya sangat teliti, terperinci dan sangat rapi.
Kita akan buat siasatan ataupun pemeriksaan itu sehingga kepada peringkat di mana barangan itu diambil. Katalah contoh ayam di pasar, kita akan pergi sehingga kepada di mana ladang itu diambil. Wah, begitu terperinci ya. Berapa kos, kita akan semak invoice berapa daripada ladang tersebut jual kepada pemborong, dan sekiranya dalam lapisan di tengah-tengah itu kemungkinan ada 2-3 kadang-kadang sehingga 5 lapisan pemborong di tengah sebelum sampai kepada peruncit. Kesemuanya diteliti bagi memastikan sebenarnya di peringkat akhir itu adalah margin yang berpadanan lah kepada peruncit. Jadi sebab itulah saya katakan sebenarnya apabila kita lihat dia ada banyak model perniagaan itu. Model perniagaan itu yang menentukan kenapa harga itu berbeza daripada satu premis kepada premis yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, kalau Nas kata harga ikan siakap 1,000 lebih itu agak tak masuk akal lah dan sebagainya. Itu satu adalah apa yang kita panggil sebagai keperluan ataupun kehendak lah kepada kita sebagai seorang pembeli. Tadi saya tertarik dengan seorang operator di Teluk Kamang tadi. Yang menyatakan bahawa dia memberi pilihan. Itu adalah satu etika perniagaan yang sangat bagus. Di sini, satu daripada hak kita sebagai pengguna adalah kita mesti berhak untuk membuat pilihan. Dan bagi peniaga yang memberi pilihan kepada pelanggannya, itu adalah juga peniaga yang beretika. Kalau kita tidak beli di sini, you ada pilihan lain akan barang harga yang lebih murah. Baik, Datuk. Itu yang sebenarnya kita harapkanlah. Satu kesinambungan di antara peniaga, pembeli. Setiap satu pun mempunyai peranan mereka masing-masing untuk memberi pilihan dan juga bijak memilih apa yang terbaik untuk diri kita. Kita ucapkan terima kasih kepada Datuk kerana memberikan satu orang kata penjelasan yang sangat-sangat kritikal yang diperlukan. Apakah hakikatnya yang perlu kita lakukan sebagai pembeli yang bertanggungjawab. Terima kasih Datuk Roziah Abudin, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Perdagangan Dalam Negeri KPDN HEP. Datuk, terima kasih. Terima kasih Datuk, dan semoga KPDN HEP terus dalam menjalankan tugas lebih daripada 1,000 pegawai berada di seluruh Malaysia untuk memantau. Jadi kepada rakyat Malaysia di luar sana, kalau nak buat aduan, adukan kepada orang kata salurannya betul, iaitu KPDN HEP.